Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada setajur. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Idi Fitri. Nombor matrik saya D183114442. Saya akan membentangkan assignment individu, iaitu subjek organisation behavior. Nombor satu soalan dia, apakah maksud kepimpinan? Kepimpinan adalah bermaksud dengan cara yang berbeza daripada pelbagai sudut. Kepimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasikan dalam usaha untuk menentukan tujuan dan pencapaian. Pemimpin ini adalah sebagai proses mempengaruhi sesuatu kelompok dalam situasi dan masa tertentu untuk memberi pengalaman dan kepuasan sejajar dengan kepimpinan yang diamalkan. Kepimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan dan dalam situasi tertentu. Soalan nombor 2 adalah perbezaan antara pemimpin dan pengurusan. Seorang pemimpin mempengaruhi orang bawahannya untuk mencapai matlamat tertentu, sedangkan seorang pengurus adalah orang yang mengurus seluruh organisasi. Maksudnya pengurus ni dia akan urus organisasi sesuatu, dia akan mengurus suatu organisasi lah. Dan pemimpin ni dia adalah ketua bagi organisasi bawah-bawahan dia, orang-orang bawahan dia lah, dia adalah ketua. Seterusnya adalah seorang pemimpin mempunyai kualiti pandangan yang teliti, sementara seorang pengurus mempunyai kecerdasan. Pemimpin ni dia mempunyai sifat yang teliti. Teliti dalam semua aspek. Contohnya teliti dalam membuat sesuatu kerja, dalam sesuatu perbincangan. Maksudnya dia teliti buat dalam satu kerja. Bagi pengurus pula, dia mempunyai sifat kecerdasan. Dia aktif dalam organisasi dia. Dia rajin, pantas buat kalau suatu dia dapat tugasan, dia tidak melengah-lengahkan kerja dia. Seterusnya, seorang pengurus mengambil keputusan semasa seorang pemimpin memudahinya. Seorang pemimpin menetapkan arahan, tetapi pengurus merancang butiran. Contohnya pemimpin ni dia yang akan memberi arahan kepada orang-orang bawahan dia. Contohnya memberi arahan untuk membuat suatu kerja, memberi arahan untuk melakukan suatu kerja yang harus dilakukan. Contoh suatu projek apa-apa, dia akan memberi arahan kepada orang bawahan dia saja. Bagi pengurus pula, dia yang akan merancang semua, merancang bagi melaksanakan sesuatu projek. Seterusnya, kalau seorang pengurus dia ambil keputusan, kalau pemimpin ni pula dia memudahkan. Pemimpin ni akan dia memudahkan kerja orang, macam tu. Kalau pengurus ni dia akan ambil keputusan, daripada pemimpin lah, apa-apa keputusan lah yang diarahkan.
Seseorang pemimpin dan pengurus adalah pemimpin yang mempunyai pengikut, manakala pengurus mempunyai pekerja. Okey, pemimpin ni adalah dia mempunyai dia mempengaruhi orang ramai. Okey, ramai orang kenal dia. Dia ni terkenal dengan dalam ramai orang. Okey. Kalau pengurus ni pula, dia mempunyai pekerja-pekerja bawah-bawah dia. Banyak. Maksudnya bawah dia ada pekerja-pekerja lagi. Okey. Yang terakhir, seorang pengurus mengelakkan konflik. Sebaliknya, seorang pemimpin menggunakan konflik sebagai aset. Kalau pengurus ni dia tak nak lah ada masalah-masalah konflik. Okey. Kalau pemimpin ni dia akan menggunakan dia akan menjadikan konflik ni sebagai satu apa cakap sesuatu pembaharu, contoh masalah, dia akan memperbarui masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Okey, soalan yang ketiga adalah terangkan setiap satu poin dalam slide dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Okey, poin yang pertama adalah sesebuah organisasi tidak lengkap tanpa pemimpin. Itu adalah poin dalam slide yang diberi. Okey, maksud yang saya faham daripada poin tersebut adalah pemimpin sangat penting dalam satu organisasi bagi memastikan satu organisasi berjalan dengan lancar. Maksudnya pemimpin ni sangat penting dalam satu organisasi supaya organisasi itu lengkap. Tanpa pemimpin, organisasi tidak akan lengkap kerana pemimpin ni sangat penting. Okey, contohnya apabila terjadinya suatu masalah yang berlaku dalam organisasi, ia akan menjadi satu masalah kerana tiadanya pemimpin untuk mengarah organisasi. Maksudnya kalau ada dalam satu organisasi ni ada masalah timbul, kalau tak ada pemimpin ni, masalah ni tak dapat diselesaikan. Dia tak ada satu ketua yang boleh menyelesaikan masalah ni. Okey. Poin yang seterusnya adalah perubahan dan suasana konflik dalam dunia sekarang memerlukan pemimpin untuk memimpin organisasi bagi menghadap suasana baru dan cabaran. Okey. Maksud dia, pada zaman yang kian canggih ini, pemimpin yang perlu membantu memberikan idea bagi membangunkan satu-satu organisasi. Maksudnya pemimpin ni perlu bergerak dan sentiasa ada idea untuk dia untuk dia berikan kepada satu organisasi supaya satu organisasi lebih membangun. Okey. Contohnya pada zaman sekarang, setiap organisasi semestinya mempunyai visi dan misi bagi mencapai matlamat organisasi mereka. Maksudnya dengan adanya pemimpin ni, pemimpin akan mengadakan dan ataupun mencipta visi atau misi organisasi untuk organisasi ini capai matlamat mereka. Okey, poin yang ketiga adalah pemimpin sebagai ejen perubahan dalam struktur organisasi polisi dan lain-lain. Okey, maksudnya dapat hak bagi mengubah polisi organisasi mereka sekiranya mempunyai masalah. Maksudnya pemimpin ni mempunyai hak untuk dia ubah polisi yang telah yang sedia ada, yang sebelum-sebelum ni, polisi yang dah ada, yang memang dah ada lah sebelum ni, dia boleh ubah sekiranya nak tambah polisi yang baru ke, nak ubah ataupun nak buang sesuatu polisi tu, pemimpin ada hak untuk mengubah. Okey, contohnya polisi dapat diubah-ubah dengan mudah sekiranya mempunyai masalah. Okey, itu yang saya contohnya tadi saya dah terangkan tadi macam itulah. Okey, poin yang terakhir adalah pemimpin
diperlukan untuk berunding dalam isu-isu kemanusiaan dalam hal organisasi. Okey, maksudnya dapat berbincang dengan organisasi seperti hal-hal kemanusiaan. Okey, pemimpin ni dapat berkumpul dengan dapat berkumpul dengan orang-orang organisasi dia sekiranya mereka mempunyai sesuatu masalah ataupun ada masalah kemanusiaan di luar, contoh dia nak buat bantuan ke apa ke, pemimpin ni dapat berunding isu-isu tersebut. Okey, contohnya sekiranya dalam organisasi berlakunya perkara yang tidak baik, pemimpin dapat memberikan arahan supaya ia akan menjadi lebih baik dan lebih terurus. Okey, maksudnya pemimpin ni dapat membantu memberi idea atau membantu sedikit sebanyak masalah-masalah yang dihadapi supaya organisasi lebih terurus dan lebih baik. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih.